Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Rosdi dan nombor matrik saya adalah S59668. Jadi, hari ini saya ingin membentangkan tentang cerpen yang saya buat untuk subjek penulisan kreatif COM 3093. Jadi, yang pertama, tajuk cerpen saya adalah Menghormati Integriti. Seterusnya, kita pula pergi kepada tema dan persoalan. Untuk tema, saya memilih kejujuran dan persoalan kejujuran dan integriti profesional seseorang diuji dalam persahabatan. Seterusnya, watak dan perwatakan. Saya memilih Ashraf sebagai watak utama, seorang yang baik yang bekerja di syarikat Sri Family and Co yang penuh berdedikasi dan mahir dalam bidang perkawanan. Dan kita ada 3 watak sampingan iaitu Adli, Syamimi dan Putra. Adli merupakan kawan baik Ashraf, Syamimi adalah rakan di tempat kerja dan Putra adalah bos di syarikat dia bekerja dan beliau juga adalah rakannya. Seterusnya, latar. Untuk latar tempat, saya memilih 2 latar tempat iaitu Sri Family and Co di mana itu adalah tempat Ashraf, Putra dan Syamimi bekerja dan rumah Ashraf, tempat tinggal Ashraf. Jadi untuk latar masa, saya memilih 4 latar masa iaitu pagi, tengah hari, petang dan malam. Jadi untuk latar masyarakat, kita ada 3 latar masyarakat iaitu masyarakat yang sibuk bekerja, masyarakat yang berintegriti dan masyarakat yang prihatin. Seterusnya, untuk teknik penceritaan, saya menggunakan konflik, imbas kembali, kejutan, dialog dan monolog. Untuk plot penceritaan, cerita bermula dengan Ashraf menemui pecanggahan dalam pembayaran kepada vendor dan memulakan siasatannya sendiri. Untuk perkembangan cerita, Ashraf menemukan satu penyelewangan yang melibatkan bosnya atau kawan baiknya sendiri. Untuk pergi kepada klimaks, Ashraf membincangkan perkara yang ditemuinya dengan Putra. Tetapi disebabkan sikap Putra yang baik kepadanya membuatkan Ashraf dalam dilema sama ada untuk menyembunyikan perkara tersebut kerana Putra mengancam beliau. Dan untuk pengakhiran, Ashraf membuat keputusannya untuk melaporkan salah laku Putra. Seterusnya, sinopsis. Cerita ini dimulakan dengan Ashraf yang bekerja di syarikat Sri Family and Co dan beliau membuat satu siasatan kerana terdapat masalah yang berlaku di syarikatnya. Setelah menyiasat, Ashraf menjumpai penyelewangan yang berkait rapat dengan kawan baiknya ataupun bosnya di syarikat tersebut. Dan seterusnya, Ashraf membincangkan perkara-perkara tersebut dengan kawan baiknya iaitu Putra atau bosnya. Dan langsung Putra mengancam Ashraf supaya menyembunyikan perkara tersebut. Beliau malah tidak mengaku akan kesalahan beliau dan menyalahkan bekas pekerja. Jadi di akhir cerita, Ashraf membuat keputusan untuk tetap melaporkan kerana beliau percaya akan kejujuran dan amanah dalam bekerja. Seterusnya, permulaan cerita, saya memilih watak Ashraf dan menggunakan teknik kejutan. Latar, saya memilih latar tempat iaitu Family and Co. Dan latar masa, pagi dan tengah hari. Dan latar masyarakat adalah masyarakat yang sibuk bekerja. Kisah bermula dengan menggunakan teknik kejutan untuk menunjukkan masalah dalam syarikat Ashraf bekerja. Kisah bermula pada waktu pagi. Ashraf sebagai akaunten di sebuah syarikat meneliti masalah yang berlaku di dalam syarikat beliau. Beliau bermula dengan meneliti transaksi yang lepas. Masalah muncul apabila beliau menemui pencanggahan dalam pembayaran kepada vendor dan memulakan siasatannya sendiri. Seterusnya, perkembangan papan cerita. Saya memilih 3 watak dalam perkembangan iaitu Ashraf, Adli, Syamimi menggunakan teknik konflik, dialog, monolog dan kejutan. Latar, saya memilih latar tempat itu rumah Ashraf, Sri Family and Co. Latar masa, pagi, tengah hari dan malam. Latar masyarakat pula adalah masyarakat yang prihatin. Untuk cerita yang berlaku dalam perkembangan ini adalah Ashraf memulakan siasatan ke atas kes yang berlaku. Beliau meneliti ke semua fail tahun sebelumnya. Selepas beberapa hari meneliti dan menyemak fail dan transaksi, beliau akhirnya mendapati berlaku penyelewengan dalam syarikat itu. Dan apa yang mengejutkan lagi adalah penyelewengan tersebut berkait rapat dengan Putra, kawannya iaitu bos di syarikat itu. Selepas pulang ke rumah, beliau masih memikirkan hal yang berlaku di pejabat dan menceritakan kepada kawan baiknya iaitu Adli dan rakan sekerjanya Syamimi. Seterusnya, klimaks. Dalam klimaks ini saya memilih watak Ashraf dan Putra dan menggunakan teknik konflik, dialog. Untuk latar, saya memilih latar tempat iaitu tempat Ashraf bekerja iaitu Sri Family and Co. Dan latar masa, pagi, tengah hari, petang. Latar masyarakat pula ialah masyarakat yang prihatin dan masyarakat yang berintegriti. Untuk cerita dalam klimaks ini, pada keesokan paginya, Ashraf berjumpa dengan bosnya iaitu Putra dan membincangkan penemuan tersebut. Putra tidak mengaku bersalah dan menyalahkan bekas pekerjanya atas kejadian yang berlaku. Putra mula mengancam dan mendesak Ashraf untuk merahsiakan hal tersebut. Konflik berlaku apabila
Konflik berlaku apabila Ashraf mula memikirkan kebaikan yang telah Putra lakukan kepadanya sebelum ini. Selepas selesai berbincang, Ashraf menyemak sekali lagi fail tersebut untuk memastikan tiada kesalahan dan mula memikirkan tindakan yang seterusnya. Untuk pengakhiran cerita, saya memilih watak Ashraf, Putra, Adli dan Syamimi. Kesemua watak. Untuk teknik, saya menggunakan teknik konflik, dialog, monolog dan kejutan. Untuk latar tempat pula, saya memilih Seri Family and Co dan rumah Ashraf. Latar masa, pagi, tengah hari, petang dan malam. Untuk latar masyarakat pula, saya memilih masyarakat yang prihatin dan masyarakat yang integriti. Cerita pada babak berakhirat adalah Ashraf merundingkan perkara yang berlaku dengan Adli dan Syamimi. Beliau berada dalam konflik sama ada untuk melaporkan perkara yang berlaku ataupun memilih untuk berdiam diri. Tetapi pada akhirnya, Ashraf membuat keputusan untuk melaporkan salah laku Putra pada syarikat tersebut. Putra terus ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal atas salah laku yang dibuat. Tetapi hubungan antara mereka menjadi renggang selepas itu. Tetapi pada akhirnya, Ashraf bersyukur atas pilihannya dan mula sedar akan kepentingan untuk bersikap jujur dan amanah dalam aspek semua kehidupan. Sekian sahaja daripada saya. Tapi ingatlah, bekerjalah dengan jujur dan ikhlas. Diawasi atau tidak, tetaplah lakukan yang terbaik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.